Baik, boleh ke kita mula? Semua dah ada ke? Boleh mula, eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibil Mustafa Imamil Muttaqin Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada semua sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas keizinan dan kesempatan juga kesihatan yang masih lagi Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Saya doakan kepada diri saya dan tuan-tuan sidang jemaah yang menonton, semoga kita senantiasa dipelihara oleh Allah daripada segala penyakit, daripada segala musibah. Ya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dipelihara oleh Allah, terutamanya dalam situasi wabak yang melanda kita. Baik, untuk itu pada malam ini saya diberitahu supaya muzakarah kita pada malam ini lebih khusus kepada hijrah. Ya, hampir lupa sebenarnya sebab kita duk kalut, duk ambil tahu, ambil kisah pasal COVID punya cerita ni. Sampai kita lupa, rupa-rupanya dah tak lama lagi dah kita nak sambut hijrah. Ya. Baik. Untuk itu, muzakarah kita pada malam ini lebih berkisar tentang hijrah. Jadi saya akan mulakan muzakarah kita pada malam ini dengan sepotong ayat Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhirih. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang saya baca ini di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Baik. Di dalam ayat itu Allah menceritakan kepada kita
di dalam kitabnya sendiri, Allah kata apa? Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita, sewaktu Allah mencipta langit dan bumi, Allah bagi tahu kepada kita, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada kita, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah. Ya. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang Allah ciptakan untuk manusia. Ithnata asyara syahra. Ithna asyara syahra. Ya. Iaitulah 12 bulan. Ini Allah sebut. Sewaktu Allah siap menciptakan langit dan bumi, lalu Allah pun ciptalah bulan-bulan untuk manusia. Dan bulan-bulan tersebut, jumlah bilangannya ialah sebanyak 12 bulan. Ini Allah sebut, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan untuk manusia setelah Allah sempurnakan penciptaan langit dan bumi untuk manusia. Dan kalau ditanya, bulan yang mana satu yang Allah cipta untuk manusia? Adakah bulan Masihi ataupun adakah bulan Masihi yang bermula daripada Januari sampai ke sudah, ataupun bulan Muharram sampailah Zulhijjah? Jawapannya, sudah tentulah bulan di sisi Allah untuk manusia ialah bulan yang Allah mulakan dengan Muharram dan Allah akhirkan dia dengan Zulhijjah. Baik, itu mukaddimah tentang bulan. Baik, jelas ya? Bermakna, bulan Masihi yang bermula dengan Januari, yang berakhir dengan Disember, bukanlah bulan ciptaan Allah. Tetapi itu adalah jenis bulan yang dicipta oleh manusia. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-36, Allah menceritakan tentang 12 bulan kepada kita, dan bulan yang dimaksudkan oleh Allah itu ialah bulan yang Allah mulakan dengan Muharram dan Allah akhirkan dia dengan Zulhijjah. Selesai. Baik Lalu Allah sambung lagi. Daripada 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. 4 daripada 12 bulan itu, kata Allah, ialah bulan yang Allah muliakan. Baik, apakah 4 bulan yang Allah muliakan? Baik, yang pertama ingat ni, bulan Zulqa'dah. Tak payah tanyalah, apa peristiwa yang berlaku dalam bulan Zulqa'dah yang Allah muliakan dia, itu tak payah tanya. Sebab kita nak fokus pada hijrah ni. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Ingat. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempat, bulan Rejab. Saya ulang balik. Daripada 12 bulan yang Allah cipta untuk manusia, 4 daripadanya ialah bulan yang Allah beri kemuliaan padanya. Yang pertama, Zulqa'dah. Yang kedua, Zulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Yang keempat, bulan Rejab. Habis bulan Ramadan, bulan Syawal tu letak mana? Tu dalam kuliah yang lain. Baik Okey, ingat tu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rejab. 4 bulan ini Allah sebut dalam Quran, minha arba'atun hurum. Okey.
Yang saya nak sentuh Muharram. Okey. Walaupun peristiwa hijrah ini kita sambut apabila kedatangan bulan Muharram. Saya ulang balik. Walaupun sambutan hijrah akan disambut pada bulan Muharram, akan tetapi peristiwa hijrah bukanlah berlaku di dalam bulan Muharram. Itu kena ingat. Ya. Jangan pula kita sambut hijrah dalam bulan Muharram, lalu kita fikir, kita faham hijrah berlaku dalam bulan Muharram. Tidak. Ya. Walaupun kita sambut hijrah dalam bulan Muharram, tetapi peristiwa hijrah tidak berlaku di dalam bulan Muharram. Ya, baik. Baik, kalau peristiwa hijrah tidak berlaku di dalam bulan Muharram, habis itu peristiwa hijrah berlaku pada bulan bila? Baik. Peristiwa hijrah dia berlaku ya di dalam bulan Rabiul Awal. Ya, walaupun Nabi pada mulanya keluar daripada rumah pada tanggal 27 Safar. Ya. Nabi keluar daripada rumah pada tanggal 27 Safar. Maknanya apa? Bulan Safar ni adalah bulan yang kedua selepas bulan Muharram. Muharram Safar. Ya. Nampak tak? Peristiwa hijrah dia berlaku, Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nabi mula keluar daripada rumahnya pada malam 27 Safar. Dan kalau mengikut kiraan Masihi, dia berlaku pada tanggal 13 September 622 Masihi. Nampak? Jelas Jelas? Ya. Kita betulkan. Mungkin ada yang silap faham peristiwa hijrah berlaku dalam bulan Muharram. Tidak. Peristiwa hijrah tidak berlaku di dalam bulan Muharram, tetapi peristiwa hijrah mulanya berlaku apabila Nabi keluar daripada rumahnya pada malam 27 Safar. Jalan, ada yang kata sampai 8 hari, ada yang kata kurang daripada 8 hari, tapi yang pasti Nabi mula menjejakkan kakinya ke bumi Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Okey, ada soalan? Untuk yang ni, jelas tak? Boleh? Saiful Yazid, Maimunah, Razak dan yang lain-lain. Ya? Boleh Baik. Jarak perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, kalau kita ikut hitungan kilometer, jarak dia 320 kilometer. Masa tu tak ada bas, masa tu tak ada kereta. Yang ada jalan kaki dan naik unta. Itu je. Itu pun kira cepat lah tu. Ada riwayat yang mengatakan 8 hari. Ada riwayat yang kata kurang daripada 8 hari. Tetapi yang pastinya, peristiwa hijrah, Nabi mula sampai menjejakkan kakinya di bumi Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi mana yang kata hijrah berlaku dalam bulan Muharram? Tidak. Hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram, tetapi hijrah berlaku dalam bulan Rabiul Awal, walaupun Nabi mula keluar daripada rumahnya pada tanggal 27 Safar.
Ada yang kata 28 Safar, tetapi maklumat yang saya dapat yang lengkap adalah Nabi mula keluar dari rumahnya pada malam 27 Safar dan Nabi bermalam di Gua Sur selama 3 malam, 27, 28 dan 29 Safar. 1 Muharram, 1 Rabiul Awal, Nabi keluar, Nabi mula berjalan menuju ke Quba, daripada Quba terus masuk ke Madinah. Itu ringkas ceritalah. Baik. Jelas tentang bilakah berlakunya peristiwa hijrah. Baik. Baik, kalaulah peristiwa hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram, kalau begitu kenapa kita sambut hijrah dalam bulan Muharram? Jawapannya, peristiwa hijrah ini berlaku. Pada zahirnya kita melihat masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi. Itu pada zahirnya. Pada mata kasar, kita melihat peristiwa hijrah yang berlaku sewaktu Nabi sampai menjejakkan kakinya ke bumi Madinah. Kita melihat dengan mata kasar, kita mendengar daripada bahan-bahan cerita, orang Madinah sambut Nabi. Tetapi pada hakikatnya peristiwa hijrah ni nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya yang kita sambut itu bukan Nabi, tapi yang kita sambut itu ialah tahun untuk umat Islam. Yang kita sambut ni, yang kita sambut hari ni pun sama, yang kita sambut peristiwa hijrah ni bukan maknanya kita sambut Nabi, tapi kita sambut tahun untuk umat Islam. Nak bagi tahu, rupa-rupanya kita umat Islam ni ada tahun kita sendiri. Sebab tu kita sambut. Kita sambut hijrah ni bermakna kita sambut tahun kita sendiri. Dulu masyarakat Madinah, dia sambut Nabi. Tapi kita hari ni, kita tak sambut Nabi dah. Hari ni kita sambut apa? Kita sambut tahun kita sendiri. Tapi apakan daya? Hak kita, kita tak sambut. Tapi hak orang lain, kita sambut. Mujurlah berlakunya COVID ni. Ada wabak ni. Bukanlah saya kata bagus ada wabak ni, tidaklah. Tapi mujurlah berlakunya wabak ni. Mudah-mudahan Allah angkat cepatlah. Tapi kalau kita tengok kisah-kisah yang lepas, sambutan tahun baru untuk umat Islam amat-amat dingin, amat-amat tak menyeronokkan. Makna orang Islam sendiri pun tak berapa nak suka sambut tahun baru untuk umat Islam sendiri. Tapi umat Islam sendiri cukup suka, cukup bangga, bahkan cukup seronok bila dapat sambut tahun baru untuk orang Masihi. Untuk orang Islam sendiri, dia tak seronok sambut tahun dia, tapi dia seronok sambut tahun orang lain. Tuan-tuan, tahun Masihi ni bukan tahun kita. Tahun hijrah ni adalah tahun kita. Tapi kenapa kita lebih seronok sambut tahun orang daripada sambut tahun kita sendiri? Sebab tu saya sebut, kita sambut hijrah pada hari ini, kita bukan sambut Nabi. Sambut Nabi ni zaman dulu dah. Tapi yang kita sambut pada hari ini, ialah kita sambut tahun kita sendiri, iaitulah tahun Hijri ataupun tahun hijrah, yang mana dimulakan tahun hijrah itu pada bulan Muharram. Sebab zaman dulu sebelum kedatangan Islam, nama-nama bulan ni dah ada. Yang tak adanya tahun. Bila kedatangan Islam, zaman Nabi, nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampailah Zulhijjah ni dah ada. Zaman Abu Bakar jadi khalifah pun, nama bulan-bulan ni dah ada. Cuma tahun je tak ada. Sehinggalah sampai saja zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Saidina Umar lah yang meletakkan supaya umat Islam kena ada tahunnya sendiri. Dan
tahun itulah dimaksudkan dengan tahun hijrah, bersempena dengan peristiwa hijrah. Dan tahun hijrah itu dimulakan seperti biasa, iaitulah dimulakan pada bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Itu cerita dia, ya. Kita cerita ringan-ringan je, macam kita cerita dekat budak sekolah je. Yang penting kita faham. Ya, baik, apa dia? Poin penting dia. Kita sambut hijrah pada hari ini, bukan kita sambut Nabi SAW, tapi yang kita sambut ialah tahun kita sendiri, yakni tahun umat Islam, iaitulah tahun hijrah yang dimulakan dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Baik, selesai situ. Ada tulis nota tak? Ya, baik. Selesai. Kalau kita selidiki, ya, tadi saya sebut Nabi sampai menjejakkan kakinya ke bumi Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, maknanya peristiwa hijrah itu, ya, berlaku pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Baik, kalau kita baca dalam Sirah An-Nabawiyah, kita akan dapati seolah-olah angka 12 Rabiul Awal ni seolah-olah macam ada makna kepada diri Nabi. Seolah-olah begitu. Kenapa saya kata begitu? Yang pertama, kalau tuan-tuan perasan, Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nampak? Nabi mula berhijrah, mula keluar daripada rumah pada tanggal 27 Safar dan sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sama. Dan dikisahkan kepada kita juga bahawasanya Nabi juga wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nampak tak? Lahir 12, sampai ke Madinah pun 12, wafat pun pada tanggal 12. Dan 12 tu pula 12 Rabiul Awal. Jadi seolah-olah nombor 12 ini suatu nombor yang membawa tuah ataupun ada makna kepada diri Nabi. Jadi setelah dikaji, kita tengok dalam Al-Quran, ada makna tak nombor 12 ni kepada diri Nabi? Bila kita tengok dalam tafsir, rupa-rupanya tak ada ulama yang menyebut, yang mengkaitkan makna nombor 12 ni kepada diri Nabi. Tak ada. Kita buka pula dalam kitab-kitab hadis, kita tak jumpa pun mana-mana ulama hadis yang mengkaitkan angka 12 ini kepada diri Nabi. Kita buka pula kitab-kitab ulama, ada tak kitab-kitab ulama yang mengkaitkan nombor 12 ini kepada Nabi? Buka, cari, rupanya tak ada juga. Jadi kesimpulan yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan pada malam ini, walaupun kebetulan Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, sampai ke Madinah pun pada tanggal 12 Rabiul Awal, wafat pun pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ketiga-tiga peristiwa ini berlaku pada tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi itu tidak bermakna nombor atau angka 12 ini ada makna pada diri Nabi. Maka ulama mengatakan nombor atau angka 12 tidak mempunyai apa-apa makna pada diri Nabi. Jadi kalau begitu, yang pertama, jangan kita terlalu percaya kepada nombor. Yang kedua,
Kalau kita nak takut, jangan kita takut kepada nombor. Takutlah kepada Allah. Jangan kita takut kepada nombor. Jangan terlalu kita percaya dan ta'assub kepada nombor. Ya, itu. Jangan kita takut kepada nombor. Contoh macam COVID ni. Yang kita takut dengan COVID ni pasal apa? Pasal hari-hari kita dihidangkan dengan nombor. Hari ni berapa ribu, hari ni berapa ribu, hari ni berapa ribu, yang mati berapa ramai. Akhirnya kita jadi takut dengan COVID ni. Sebenarnya sebagai orang Islam, ni kata hijrah ni, kita tak perlu untuk takut dengan dia. COVID ni dia sejenis kuman. Dia sejenis virus. Kalau kita kaji, kita tengok dalam banyak-banyak makhluk kejadian Allah, antara kejadian Allah yang paling lemah ialah kuman. Nah, antara kejadian Allah yang paling lemah, dia tak akan boleh hidup kecuali dia perlu menumpang. Siapa dia? Kuman lah. Siapa dia? Virus lah. Kalau hari ni, COVID lah. Dia tak akan boleh hidup melainkan dia perlu menumpang. Kalau hari ni dia perlu menumpang kepada siapa? Dia perlu menumpang kepada tubuh badan manusia. Jadi kita tak perlu takut dengan dia. Kerana dia adalah makhluk Allah yang paling lemah. Tapi kita sebagai orang Islam, yang perlu kita takut ialah Allah. Tapi dengan COVID ni kita nak buat apa? Dengan COVID ni yang perlu kita buat ialah kita perlu berhati-hati. Itu yang kata jaga SOP. Jaga SOP ni bukan makna kita takut. Jaga SOP ni maknanya kita berhati-hati. Keluar pakai face mask. Ada penjarakan. Kemudian apa lagi? Jaga kebersihan. Senang kata, gaya hidup kita perlu berubah. Ini semua manifestasi kepada kita berhati-hati dengan COVID. Tapi kita tak perlu takut dengan COVID. Kalaupun kita takut dengan COVID, saya tahu apa punca dia. Tadi, puncanya sebab hari-hari kita dihidangkan dengan nombor. Allahu a'lam. Bawa bertenang. Kita masih lagi ada Tuhan. Kita masih lagi ada tempat untuk memohon. Ya. Na'udzubillahi min zalik, kita minta kepada Allah supaya Allah pelihara kita dan keluarga kita, jiran-jiran, teman-teman, sahabat, adik-beradik kita daripada wabak ini. Ya. Kita tak perlu takut, tapi kita perlu berhati-hati dengan wabak ni. Baik. Jadi kalau kita nak takut, jangan kita takut dengan nombor. Kalau nak percaya, jangan percaya dengan nombor. Sebagai orang Islam, kita diajar segala-galanya kita kena kembalikan kepada Allah. Nak percaya, percaya kepada Allah. Kalau nak yakin, yakin kepada Allah. Kalau nak takut, takutlah kepada Allah. Kalau nak berserah diri, berserah dirilah kepada Allah. Tuan-tuan, inilah makna hijrah. Kalau dulu, ketika hayat Rasulullah dulu, apa makna hijrah? Makna hijrah ialah perpindahan. Ya? Perpindahan ataupun perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Itu makna hijrah pada sudut istilahi. Tetapi selepas Nabi sampai saja ke Madinah, Nabi kata la hijrata ba'da fathi. Setelah Nabi berjaya menawan, membuka kota Mekah, maka Nabi kata selepas daripada ini, maka tidak ada lagi hijrah. Kalau ada pun hijrah, kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada apa dia? Adalah kita berjihad. Berjihad di sini bukanlah makna berjihad angkat senjata saja. Maknanya kita berjihad. Kita bersusah payah. Walaupun kita susah nak buat baik, tapi kita berusaha untuk buat kebaikan. Ini jihad. Susah nak cakap benda benar, tapi kita tetap juga bercakap benda benar. Ini jihad. Susahnya kita nak bantu orang. Susah. Kita keluar daripada pagi sampai ke petang, daripada pagi sampai ke malam cari duit. Tiba-tiba
ada orang datang minta duit. Susahnya kita nak keluarkan duit sebab kita pun susah nak cari duit. Tapi kita tetap juga berusaha untuk bagi duit. Ini namanya jihad. Dan yang kedua, Nabi kata, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada pada hari ini ialah jihad dan niat. Dalam kebaikan yang kita buat, bersusah payah tu, jangan kita sia-siakan kebaikan yang kita buat hanya kerana disebabkan niat kita tak betul. Apa saja yang kita buat, terutama kebaikan, supaya kebaikan itu dibalas pahala oleh Allah, pastikan niat kita sewaktu melakukan kebaikan itu semata-mata kerana Allah. Baik, anda Rasulullah kata apa? Jangan takut kepada COVID, tapi berhati-hati dengan COVID. Ya, yang kita perlu takut hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Jelas tak ni? Faham tak? Baik, ada soalan sebelum saya teruskan sikit lagi? Sebab saya nak masuk part yang ketiga. Tadi saya dah sentuh tentang bilakah berlakunya hijrah. Yang kedua tadi saya dah sentuh sikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan hijrah. Kalau zaman Rasulullah dulu, hijrah dikenali dengan perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Tapi hari ini, setelah Nabi membuka kota Mekah, maka tidak ada lagi lah hijrah dan arti kata perpindahan. Yang ada adalah jihadun wa niyatun. Jihad dan niat yang baik kerana Allah. Baik, itu dua. Dan yang ketiga, last, yang ketiga, kenapakah perlunya hijrah? Kenapa mesti, kenapa kita sebagai orang Islam mesti melakukan hijrah? Ya, baik. Kalau dulu kita kembali kepada asal berlakunya peristiwa hijrah ni, Nabi sendiri pun kalau boleh, dia tak nak keluar dan tak nak pindah daripada Mekah. Sebab di Mekah itu adalah tanah tumpah darah dia, tempat dia lahir, tempat dia membesar. Mak dan ayah dia pun di situ, tok nenek dia pun kat situ. Nabi dilahirkan di situ, Nabi dibesarkan di situ, Nabi disusukan pun di Mekah. Ya. Tiba-tiba datang perintah daripada Allah supaya pindah, hijrah. Maksudnya, keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah. Bukan saja Nabi, bahkan para sahabat pun kalau boleh tak nak. Terpaksa berpisah dengan keluarga yang tak mau kepada Islam. Terpaksa tinggalkan harta benda, kebun. Ya. Terpaksa tinggalkan rumah. Kalau dulu hidup bersama dengan keluarga, adik, kakak, abang. Tapi bila diterima Islam, adik, kakak dan abang tak terima Islam, tinggal adik-beradik. Bukan saja Nabi kalau boleh tak nak. Bahkan para sahabat pun kalau boleh tak nak. Tapi tetap juga mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Baik, kenapa mesti berlakunya hijrah? Dalam banyak-banyak jawapan. Jawapan satu je saya nak ambil di sini, iaitulah untuk memelihara iman. Nah, untuk menjaga iman, untuk pelihara iman. Maknanya iman ni penting tak? Kalau iman ni tak penting, takkan Allah suruh kita jaga, takkan Allah suruh Nabi hijrah, takkan Allah suruh sahabat-sahabat hijrah. Disebabkan pentingnya iman pada diri manusia, maka suka tak suka, rela tak rela, ya, Allah bila datang hijrah, perintah hijrah kepada Nabi, kepada sahabat, maka Nabi dan para sahabat tetap juga melakukan hijrah dengan niat dan tujuan untuk memelihara iman, untuk menjaga iman. Itu saja. Sebab kalaulah peristiwa hijrah ini tidak berlaku, mungkin pada diri Nabi tak ada masalah. Sebab dia Nabi. Tapi belum tentu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ni boleh terpelihara iman mereka sebab baru sangat. Tapi sebab nak jaga iman ni, supaya iman ni
dia bukan saja duduk, bahkan dia kekal, maka perintah hijrah pun datang daripada Allah kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada sahabat, maka berlakunya hijrah. Ya. Maknanya tuan-tuan, walaupun kita tak duduk dalam situasi itu, tetapi objektif dan tujuan hijrah itu sama, kekal. Walaupun hijrah, perjalanan dan perpindahan itu tidak lagi berlaku, tetapi objektif dan tujuan hijrah itu masih kekal berlaku. Apa maksud saya? Maksud saya tadi, sampai hari ini, kita masih lagi diperintahkan oleh Allah untuk memelihara dan menjaga iman. Jaga iman kita. Jangan kita sesekali, tadi saya sebut, tuan-tuan, kita tak boleh takut dengan COVID. Syirik. Sebab dia bukan Tuhan. Ya? Pagi, petang, siang, malam, musuh Islam fikir, macam mana nak sesatkan akidah orang Islam ni. Dulu kita kata dengan handphone, dengan TV lah, dengan internet lah, macam-macam kan. Rupa-rupanya hari ni mungkin termasuk juga salah satu cara orang musuh Islam nak rosakkan akidah umat Islam, rupa-rupanya dengan COVID ni juga. Nampak tak, tuan-tuan? Kita tak disuruh untuk cari penyakit. Tapi harus kita ingat, ya, dalam Islam mengajar kita penyakit salah satu cara untuk menghapuskan dosa. Ingat, kita tak disuruh untuk mencari penyakit. Tapi dalam masa yang sama, kita tak perlu takut dengan penyakit. Walaupun jangan cari penyakit. Ya? Ingat, saya ulang balik. Kita tak disuruh untuk cari penyakit. Jangan saja-saja nak cari penyakit. Na'udzubillah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak perlu takut dengan penyakit. Baik, kalau kita tak perlu takut dengan penyakit, so apa perlu kita buat? Kita hanya perlu berhati-hati dengan penyakit. Itu dia ajaran Islam. Ini kata iman. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ya, fikir, macam mana kita nak rosakkan umat Islam, maka salah satu daripada caranya dengan wabak ni. Mustahil wabak ni terjadi dengan sendiri. Tak ada satu benda makhluk yang melata hidup di atas bumi ini yang terjadi dengan sendiri, melainkan Allah je. Satu-satunya yang terjadi, minta maaf, tidak ada satu pun yang berlaku, yang terjadi dengan sendiri, melainkan ada yang mencipta dia. Agak-agak tuan-tuan, wabak yang berlaku hari ni, dia tercipta dengan sendiri ke? Tak. Mesti ada yang mencipta dia. Ya, mesti ada yang mulakan dia. Siapa dia? Kalau di atas bumi ni manusia lah. Ya, tak apalah. Yang penting tuan-tuan, ya, yang penting kita jangan takut dengan dia, kita hanya perlu berhati-hati dengan dia. Sebagai orang Islam, kita perlu takut hanya kepada Allah, kita hanya perlu yakin kepada Allah, kita perlu hanya berserah diri kepada Allah. Ya? Baik, itulah dia maksud kenapa berlakunya hijrah, iaitulah untuk memelihara iman. Ya? Mudah-mudahan tuan-tuan pergilah mana pun. Tuan-tuan nak duduk kat ceruk mana pun, duduklah. Yang penting jaga iman. Tuan-tuan nak buat apa benda pun, boleh buatlah. Yang penting jaga iman. Ya? Tuan-tuan nak duduk, nak kerja apa, kerjalah. Yang penting jaga iman. Nak berkawan dengan siapa, berkawanlah. Yang penting jaga iman. Ya? Mudah-mudahan muzakarah ringkas kita tentang hijrah pada malam ini, walaupun tak lama, mudah-mudahan dia memberi manfaat yang sangat besar untuk kita. Tenangkan diri, tenangkan hati. Kita banyakkan berdoa kepada Allah, ya, semoga, ya, Allah angkat balik wabak ini daripada kita. Macam mana cara Allah nak angkat, kita serahkan pada Allah. Yang penting kita berusaha. Berusaha tadi macam tadilah saya kata, berhati-hati dengan dia, jaga SOP, jaga kebersihan,
Ya, pakai face mask. Jaga penjarakan kita, tak apa. Ya. Baiklah, saya rasa cukup sekadar tu. Nanti pergi lajak jauh pula lagi ya. Baik, ada soalan tak sebelum saya tutup muzakarah kita pada malam ni? Ya. Boleh jadi saya minta maaf lah. Mungkin muzakarah kita malam ni tentang hijrah tak panjang mana. Saya saja tak nak panjang-panjang. Takut nanti melirik lama-lama tuan-tuan pun dah mula hilang poin-poin penting yang saya cakap tadi. Poin penting tadi apa? Bilakah berlakunya hijrah? 27 Safar Nabi mula keluar, Nabi sampai 12 Rabiul Awal. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Kalau awal pada zaman Rasulullah dulu, hijrah ni perjalanan ataupun perpindahan daripada Mekah ke Madinah. Tapi zaman hari ni, ya, hijrah yang ada jihadun wa niyatun. Berusahalah sedaya upaya untuk buat seberapa banyak kebaikan. Sementara umur yang Allah masih bagi kepada kita ni, kita masih hidup, buatlah seberapa banyak kebaikan dan pastikan kebaikan itu kita lakukan kerana Allah. Itu hijrah. Dan yang ketiga, kenapa berlakunya hijrah? Tak lain dan tak bukan untuk kita menjaga dan memelihara iman kita. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.